Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia tuan pengerusi majlis, bahagia tuan imam Masjid Al-Abrar, seluruh pimpinan jawatankuasa Qaryah Masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat jumpa malam ni dalam Masjid Al-Abrar. Dalam siri kita menyumbat dada kita dengan ilmu. Setelah kita melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan solat maghrib berjamaah. Sementara menanti masuk waktu Isya, kita dengar dulu tazkirah majlis ilmu. Semoga ianya memberi manfaat kepada diri saya dan kita semua. Hari ini letih. Abang nasihat. Tapi pederah weh. Hari ni ceramah yang keempat ni hari ni. Mampu sebenarnya kerja. Tapi kira apa. Bagi tadi di Mentalun. Rumah Menteri Besar. Tengah hari di tanduk. Khutbah jemaat dengan tazkirah. Lepas jemaat balik ber-live FB. Dengan Kuala Lumpur banyak. Lepas tu, mayang asak. Lepas tu, main Taman Peruda. Lepas tu, balik tidur. Lebih kurang tu lah. Ceramah daripada muda sampai tua. Daripada muda sampai tua. Daripada tak ada apa sampai ada COVID. Tu ceramah. Lama tak lama. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum tu saya elan pada tuan lah. Tadi saya ambil buku, bukan saya nak berniaga sangat, cuma saya nak bagi kepada tuan-tuan maklumat berkaitan dengan ibadah sepanjang tempoh PKP. Dalam tempoh PKP tu saya tak ada kerja. Nak keluar ceramah orang tak bagi. Jadi saya tulis buku, tajuk apa ibadah dalam tempoh PKP. Jadi siapa-siapa berminat ada di luar sana lah, segi boleh lah. Ada orang nak tunggu di luar lah. Baik. Kita cerita pasal Maulid Nabi SAW. Ada seorang manusia. Namanya disebut setiap hari. Bukan sahaja disebut setiap hari. Bahkan setiap waktu. Namanya disebut dalam semayang. Juga disebut di luar semayang. Namanya disebut di dalam masjid. Juga disebut di luar masjid. Namanya disebut di dalam majlis ilmu yang seperti ini. Namanya disebut ketika orang teringat kepada dia. Maka insan dan manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Menyebut nama dia secara setiap hari adalah kewajipan. Tak sebut bermakna kita tidak melaksanakan kewajipan. Macam mana kita sebut dia sebagai kewajipan? Kita sebut dalam semayang kita. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita tak mengucap dalam semayang, tasyahud, semayang tak sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut lagi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebut lagi. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana kita sebut dalam semayang. Setiap kali semayang kita akan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ilmu yang berkaitan dengan ilmu keagamaan, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, tak pernah tak disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah insan yang hebat, yang agung. Yang namanya disebut bukan sahaja selepas kelahirannya, dia telah ada nama sebelum kelahirannya. Telah disebut namanya sebelum kelahirannya dan terus disebut selepas kewafatannya. Inilah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia adalah nabi, dia adalah rasul. Siapa yang menjadi pengikutnya? Kita. Orang yang menjadi pengikut nabi dipanggil apa? Umat. Umat kepada Muhammad siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbagai jenis, yang berbagai bangsa, yang berbagai warna kulit, yang berbagai bahasa pertuturan, yang berbagai benua. Semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat. Berbanggalah kita tuan-tuan menjadi umat Rasulullah. Tapi sekadar berbangga dengan sebut ngai liok ya, kita ni umat Nabi Muhammad, tapi haram tidak melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, nak buat menentang apa? Tidak. Salah satu daripada yang kita boleh dapat dari Muhammad, kalau kita tunjuk kecintaan kepada baginda, kita taat dan patuh kepada baginda, salah satu perkara yang kita akan dapat dari akhirat nanti ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat tu apa dia? Syafaat. Dari akhirat, syafaat Rasulullah sangat didambakan oleh manusia. Bukan sahaja manusia yang berenang di bawah kerasulan Nabi Muhammad, tetapi manusia secara keseluruhan. Syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi fi jalbil manfaah. Perantara bagi orang lain untuk mendapat manfaat. Itu nama dia syafaat. Perantara untuk mendapat manfaat. Kalau di hari akhirat perantara untuk mendapat manfaat apa dah? Nak masuk syurga lah. Apa lagi? Nak hindar daripada kena pungai dalam neraka. Maka kena ambil perantara tu. Siapa yang menjadi perantara untuk memberi syafaat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat tu kalau di dunia ni orang panggil kabel. Kalau di dunia ni orang panggil kabel. Tahu tak kabel? Kabel kalau heja Indonesia KABEL. Dia panggil kabel. Kabel. Kalau heja Taman Peruda CABLE, kabel. Kabel tu apa kabel? Kabel ni kabel lah. Guna kabel. Saya ada buat satu video lah, saya kaji buat video ringkas ni. Puh pergi kat orang lah. Lepas tu tuan-tuan dapat, bukan saya puh, orang lah tolong puh kat tuan-tuan. Pasal zaman berer-berer ni, dia berer pergi merata. Tentang menggunakan kabel. Untuk mendapat kerja. Untuk dapat masuk sekolah asrama. Untuk dapat projek dan seumpamanya. Apa hukum menggunakan kabel? Tuan-tuan boleh tegak. Apa hukum menggunakan kabel untuk dapat kerja? Apa hukum menggunakan kabel untuk bagi anak masuk sekolah asrama penuh? Pakat liga nak masuk asrama penuh. Saya tak mau. Pasal asrama penuh masuk buat apa? Tapi lepas gagah nak masuk. Apa hukum tu? Apa hukum guna kabel nak bagi bini dia boleh tukar balik main Sungai Petani? Pasal bini duduk di Sabah tu. Covid teruk tu. Guna kabel. Nak bagi bini dia balik tukar main Sungai Petani. Apa hukum guna kabel? Kabel tu kalau dia ada akhirat orang punya syafaat lah. Apa hukum guna kabel? Hukumnya ada ketikanya harus. Mana boleh? Ada masanya haram. Mana tak boleh? Ada masanya haram jadah. Guna kabel. Bila harus? Contoh. Kerja ada 02. Tengok iklan SPA, kerja kosong ada 2. Hak minta 2,000. Hak minta 2,000. 2,000 ni semua layak. Kan kita iklan kerja dia kelihatan aku ya. Nombor 1, ijazah pertama. 1. Yang kedua, sihat tubuh badan. Nombor 3, SPM lulus bahasa Malaysia. Contoh. Yang keempat, warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Yang kelima, bebas daripada COVID-19. Itu contoh dia lah. Syarat-syarat tu semua dipenuhi. 2,000 orang tu semua dipenuhi. Maka panggil temu juga 2,000 orang tu. Kosong berapa? 02. Maka dalam nak bagi dapat
salah satu daripada dua tu, boleh tak guna kabel? Jawabnya harus. Jawabnya harus dan boleh. Sebab tu kita tak boleh marah kat orang kalau guna kabel. Dengan syarat orang yang dapat kerja tu, dia memenuhi kelayakan yang diperlukan. Guna kabel lah. Guna kabel. Orang Sengketa ni banyak guna kabel. Hukumnya harus. Tapi kalau dia tak layak, kabel tu posok, bagi boleh tak? Maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka panel tak mau ambil. Panel tak mau ambil. Kabel tekan juga. Hukumnya haram je dah. Tidak, bagi faham. Saya ceramah, saya kata kat orang. Saya peduli apa? Nak berasa. Jadi guna kabel, boleh. Saya duk sign surat. Orang apa? Itulah pengesahan sertifikat untuk minta kerja tu. Sokong-sokong. Ada yang dapat. Ada yang tak dapat. Hak dapat dia main cerita kata, surat hak Tuan Syekh sign dulu. Terima kasih, saya dapat kerja. Saya dapat kerja. Padahal kada apa. Pengesahan CJ lah. Pengesahan CJ bukan saya kabel apa. Terima kasih dapat kerja. Bukan kena mengenal dengan aku. Tapi dia terima kasih pada sign tu laku. Betul tak? Tu dia dapat kerja. Kemana? Ada satu pengetua. Ni kabel lah. Saya jadi kabel. Ada satu pengetua dalam negeri Kedah ni. Tapi saya tak mau abang dalam sekolah menengah mana. Takut Tok Bizan dia datang ni. Saya seraya lah. Saya pergi sekolah dia. Saya buat program pejabat saya tu. Link dengan Jabatan Agama dengan sekolah tu. Saya pergi lah. Habis sembang. Habis program, pengetua tu ajak lah. Pengetua ni perempuan. Dia ajak saya dengan staff saya pergi makan. Di kantin dia lah. Pergi lah. Saya pun sembang. Saya tanya cikgu, duduk sekolah ni berapa lama lah? Dia kata, tahun ni lah. Dalam 7-8 bulan lah. Cikgu duduk mana? Dia kata duduk Al-Ustaz. Hak sekolah dia duduk tu, sekolah kawasan pendidikan KMY. Sekolah Mudayan lah. Dia tuan-tuan teka lah sekolah mana? Sekolah Mudayan. Tu cikgu berulang. Berulang lah kan. Awak cikgu tak ada pengetua kat belah Al-Ustaz tu. Sekolah belah mak. Tak payah keluar memo main kat belah ni. Cikgu nak tukar? Saya tanya dah. Cikgu nak tukar? Saya minta lah, tak boleh. Saya kena pengarah. Pengarah pendidikan, saya buat dia. Saya kena pengarah. Kalau itu boleh lah Ustaz no. Dia panggil Ustaz lah. Tapi masalah saya pengarah tak kena saya. Tapi sebenarnya saya kena pengarah. Saya kena pengarah. Lepas tu tak apa. Mencontak kabel. Ni maulid Nabi ke apa ni? Dengar tak lu? Nak tetap pengalaman hidup ni. Tak apa. Tak apa tu cikgu duduk selalu. Cikgu duduk apa? Dia sampai setahun. Bagi cukup setahun. Dia kata saya orang perempuan. Lepas mayang subuh keluar kelam-kelam. Kelam-kelam nak main daerah sekolah menengah KMY. Tak apa. Nanti saya try. Saya balik. Saya tak ada nak try apa pun. 2 hari lepas tu dia telefon saya. Pengetua tu. 2 hari dia telefon saya. Dia kata, Ustaz. Siapa dia tu? Kita ni cakap bukan ingat orang. Dia kata, saya pengetua sekolah. Yang Ustaz main kemana dulu? Awak ada saya tinggal duit lah. Cukup lah saya tinggal duit. Dia kata, tak. Saya terima kasih banyak-banyak ke Ustaz. Terima kasih saya buat. Biasalah tanggungjawab saya. Saya buat program sekolah saya. Biasalah tanggungjawab saya. Tak, bukan tu. Satu bilang, saya dapat memo pertukaran balik Ustaz. Dia terima kasih saya. Haram saya tak buat apa pun. Dia terima kasih. Makna kata berkat nama Syekh Faisal. Dia jadi macam seolah-olah Allah Ta'ala gerak hati pengarah tu. Mungkin dia tengah buat apa. Dia tengah nak buat senarai pertukaran.
Kita pergi semang tu. Mungkin duduk tengah semang tu. Lihat saya pergi situ. Tanah tu. Lebih kurang tu lah. Jadi dia terima kasih. Dia tanya kat dia. Sampai dia pergi sekolah lah Ustaz. Dia kata, Ustaz, telefon pula. Boleh tak buat program di sekolah saya? Jadi dekat sekali. Tak ni sekolah lah Ustaz pula. Dia punya syok pasal dia boleh tukar balik lah Ustaz. Tu saya nak buat tuan-tuan. Peranan kabel. Tu kabel yang saya tak sambung wayar. Jadi gitu. Kalau sambung lagi sekat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kabel ni sangat penting. Harus. Dia bukan tekat minta kerja. Kadang-kadang kita nak minta anak dara orang. Seriau takut pak dia tak bagi. Tengok muka hang ni. Maka dia gunakan orang-orang yang tertentu. Dia guna orang yang tu. Dia kata kalau aku minta sendiri orang ni. Kalau guna orang tentu mungkin bakal pak mentua dia malu Allah. Bagi. Dia pun mai jumpa saya besok. Dia tahu Ustaz. Saya ni kenal kat apa rohani. Tapi saya takut pak dia tak bagi. Boleh tak Ustaz tolong pergi kira? Dia mai jumpa saya. Jadi saya ni kabel lah. Saya kata, kalau hang saya, aku pun saya. Ustaz. Mungkin Ustaz tak saya kat dia. Mungkin pak dia saya kat Ustaz. Boleh tak? Ni kabel. Saya pun, insyaAllah saya try. Betul tak nak menikah ni? Betul. Saya pun pergi masuk rumah Pak Rohani tu. Di Taman Peruda. Namun saya terlupa. Saya pergi Minang. Saya kata, saya ni main nak meminang Rohani untuk ditemukan jodoh dengan Azmi. Yang duduk di Taman Ria Jaya. Saya kabel. Pak dia kata, Ustaz, saya setuju Rohani dipertemukan jodoh dengan Ustaz. Boleh kata saya? Tu tak ada. Faham tak tu? Faham. Tu dia kata aku harapkan dia boleh kata dia. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Tu lebih kurang. Di hari akhirat, ni benar kata Nabi ni. Nabi yang akan jadi kabel atau syafaat ini, dia akan bagi syafaat kepada bukan sekadar umat dia, tetapi juga kepada manusia secara keseluruhan. Dan syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Syafaat yang besar. Dari akhirat, kuasa memberi syafaat Allah Ta'ala tidak bataskan kepada Nabi kita sahaja. Allah bagi kepada malaikat untuk memberi syafaat kepada manusia. Malaikat pun boleh beri syafaat. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi-Nabi yang lain kuasa untuk memberi syafaat kepada umat-umat mereka. Allah Ta'ala juga bagi syafaat kepada orang-orang alim. Orang-orang alim pun Allah Ta'ala bagi syafaat untuk membantu orang lain bagi mendapat manfaat di dalam syurga. Dan dalam banyak-banyak tu, syafaat paling besar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk di Taman Peruda ni dan nak syafaat Nabi, kena ikut Nabi. Kena ikut Nabi. Apa yang Nabi boleh bagi syafaat di hari akhirat? Nombor satu. Syafaat nombor satu apa? Memasukkan manusia di dalam syurga. Memasukkan manusia dalam syurga. Apa maksud? Cara macam biasa juga. Tapi keputusan dia, Nabi kata kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, masukkan si fulan dalam syurga. Duduk di padang mahsyar, cara perbicaraan depan Qadi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi beri syafaat, masuklah kawan ni dalam syurga. Itu nombor satu. Yang kedua, syafaat Nabi nak bagi pada umat dia dan kepada manusia. Apa dia? Memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisap. Tadi masuk dalam syurga. Kira-kira masuk. Ni tak payah duduk bercara. Masuk terus. Masuk terus ni kalau di dunia ni ibarat kata ambil kerja tak payah temu duga. Tadi ambil kerja tak temu duga dulu. Han jawablah lebih kurang ikut kira kat belakang. Nombor dua ni ambil terima kerja tak payah temu duga. Tu dia bandingan tu. Jadi di hari akhirat Nabi bagi syafaat masuk dalam syurga tak payah hisap. Tak payah hisap. Kalau hisap ketang.
Masuk itu ya. Nombor 3. Nombor 3. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia? Menahan seseorang yang sepatutnya masuk dalam neraka. Tak jadi masuk neraka, terus masuk dalam syurga. Hang ni patut masuk neraka. Tapi dengan syafaat kubra yang Allah Taala kurniakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu tak jadi masuk dalam neraka, terus masuk dalam syurga. Itu nombor 3. Nombor 4 tuan-tuan. Apa macam ni? Mengeluarkan manusia yang duduk dalam neraka, duduk tengah kena seksa, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarik keluar. Seolah-olah mendapat pengampunan ataupun mempercepatkan tempoh seksaan. Masuk terus di dalam syurga. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 5 tuan-tuan. Ini nak cerita pasal syafaat lagi nak pergi oleh pula. Nombor 5 tuan-tuan apa dia? Syafaat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kepada penghuni syurga ni, iaitu syurga ni dia ada tingkat-tingkat. Dia ada tingkat-tingkat, iaitu mengupgradekan. Tu tak ada dalam kitab. Bagi faham ni. Mengupgradekan kedudukan di dalam syurga. Hang patut duduk tadi. Tapi dengan syafaat Nabi Muhammad, hang duduk atas sikit. Masuk dalam syurga Firdaus contohnya. Tu syafaat. Duduk dalam syurga tu kira okey dah. Okey dah. Tapi sesama ahli syurga pun dia ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi dengan berkat Nabi, syafaat Nabi Muhammad, tak apalah, duduk atas dulu lah. Betul lebih kurang. Macam kita di dunia macam ni lah, syafaat ni. Kita pergi makan kenduri. Kalau orang panggil kita makan kenduri, tetap boleh makan. Tapi kenduri, hatang kenduri buat tu dia ada tingkat-tingkat dia. Ada hatang sana hidang, BAP. Hatang ni biasa buffet. Betul? Kita duduk tengah cedok, tiba-tiba ada syafaat. Makan atas. Lebih kurang tu. Contoh macam saya. Orang teman peruda panggil saya makan kenduri. Yang panggil itu anak tuan kenduri. Bukan pak dia. Anak dia kenal lah. Dia duduk ikuti ceramah saya. Dia tahu ustaz nak jemput ustaz main makan kenduri menikah saya ni. Buat dia rumah pak saya. Dia beri kad. InsyaAllah lah kalau saya lalu kat teman peruda. Kalau COVID habis dah. Lepas tu saya main lah. Main. Anak tuan tak ada. Pergi menyambut. Pak dia tak kenal. Pasal dia tak pernah duduk dengar ceramah. Tak pernah dengar ceramah. Dia tak kenal lah siapa tu yang masa tu. Okey? Jadi, PB, dia tengok kita main, dia salam macam tu. Sila Tuan Haji. Kita pun, tak apalah. Kita pun tak kenal lah. Jadi dia ada sila makan, kita pun pergi tempat cedok lah buffet. Cedok. Duduk tengah cedok. Ada orang taman Masjid Al-Abrar. Kenal saya. Oh, Tuan Syekh Faisal abang. Alhamdulillah. Main mana? Makan kenduri. Dia pergi hebat Tuan Nuri. Dia kata, Pak Luqman, tu Syekh Faisal. Main ceramah main kata kat kita. Oh, dia tak kata kat abang tu. Kat aku dia tak kata. Pasal apa? Pasal aku tak pergi. Oh, dia tu ceramah dalam radio tu. Oh, dia dengar kata, oh kalau aku tu, hang kena layan ya, kena layan. Dia pergi mandat kepada orang yang perkenal Syekh Faisal kat Peluman tu. Hang pilih dah, jangan nak pergi dia cedok. Tu. Bagi orang tu jadi syafaat. Dia pun tarik saya, dia tahu Syekh Faisal tak payah duduk cedok ni lah. Kita pergi makan sana, tempat hidang. Padahal tempat kenduri juga. Boleh makan juga. Tapi makan cara buffet dengan makan cara hidang, dia beza. Makanan pun dia beza. Kalau makan hidang ni cedok buah dalam pinggan. Dalam tu semua ada. Kepala ikan pun ada. Apa nama tulang ikan pun semua dalam tu. Buah nanah, buah temikai semua buah dalam pinggan tu. Tapi kalau buffet, kalau hidang, dia duduk pinggan sini. Dia pun heret saya. Saya dapat syafaat daripada orang hak main masjid lah. Kalau kita buffet, pergi tahan ayak dalam tu. Tekan tu. Betul tak? Tayak tekan tu, manis tak tentu lagi. Nampak cara tak apa manis, pasal nampak cerai kan? Tapi dengan tempat syafaat, dia hidang elok, ayak bukan ayak sirap. Dia ayak ketuk. Tuan-tuan nampak tu? Tu kata, di dunia pun nampak tingkatan.
Nampak? Demikianlah di hari akhirat. Siapa nak bagi beza-beza kita dudukkan di hari akhirat tu? Kalau kita duduk dalam syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Allah Taala bagi kat dia kuasa memberi syafaat. Tu hebat dah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Habis. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad di kala masyarakat Arab Jahiliyah menghadapi kebobrokan akhlak. Menghadapi masalah keruntuhan moral yang teruk. Sehingga manusia zaman Jahiliyah nampak kepala berbentuk orang tapi perangai seperti binatang. Allah Ta'ala hantar Nabi kita untuk memanusiakan manusia. Untuk menjadikan manusia ni berakhlak yang mulia. Nabi kita datang melaksanakan misi agung yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahawa sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu Nabi kita. Tuan-tuan tengok, nombor satu. Zaman jahiliyah ada amalan kasta mengkasta. Jenis kasta derajat-derajat ni. Kata. Nabi Muhammad dia membawa kesamarataan di antara manusia. Sehingga Nabi kata an-nasu sawasiyatun ka'asnanil mushti. Manusia ni sama saja seumpama gigi-gigi sikat. Tuan-tuan tengok gigi sikat sama tak? Sama tak? Gigi sikat kalau tak sama, rambut kita jadi terojon. Tapi gigi sikat sama, kita sikat elok. Orang jenis suka sikat rambut ni, daripada tua, daripada muda sampai ketua, hanya sikat rambut ni. Saya tak sikat apa tak? Rambut ni sikat apa? Ada jenis orang suka sikat rambut tu, jenis la ada lagi hanya jenis sikat bulan bukit belakang. Ada lagi. Rambut, kepala kada rambut dah, sikat kok. Dia bisa daripada muda. Tok Wan kada rambut dah, sikat apa? Sikat bilah. Biasa lu sikat. Pasal dia dengan sikat tu orang perempuan suka dia sikat. Jadi masa tu. Ada lah kepala taman peruda ni pun ada jugalah. Tapi tak banyaklah, mati banyaklah. Baik, tuan-tuan. Manusia sama saja, Nabi kata. Seumpama gigi sikat. Tidak ada beza kasta-kasta. Tapi zaman jahiliah adalah kasta. Dia ada puak. Tapi mai Islam, hak Nabi buat sama saja. Cuma nak bagi beza satu saja. Itu pembeza yang adil. Apa dia? Iaitu dia punya kayu pengukur yang membezakan di antara manusia ni adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata apa? La fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tiada bezanya, tiada lebihnya orang Arab dengan orang Ajam. Ajam tu makna lebih daripada Arab, melainkan takwa. Kalau orang Melayu hidung kecil, semayang rajin, orang Arab malas semayang, maka orang Melayu tu lebih hebat daripada orang Arab. Arab Mekah dengan Arab Mesir. Arab Mesir rajin semayang, Arab Mekah tuang semayang. Arab Mesir lebih baik. Pembezanya adalah takwa. Jadi takwa itu membezakan ni. Dan meletakkan orang yang bertakwa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tu Nabi buat gitu. Tak ada lah kasta-kasta. Dan yang kedua, Nabi datang meletakkan kemuliaan kepada golongan Hawa. Golongan wanita. Aisyah masuk. Dipersilakan muazzin untuk azan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Melalui syarah Khalid sikit. Pasal kerusi ini seperti kerusi yang disediakan untuk penyimpan muhur besar raja-raja. Dia elok sikit lah. Kena duduk ni. Baik. Orang perempuan
kena banyak terima kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membela orang perempuan. Zaman jahiliah, sebelum Allah Ta'ala angkat Muhammad sebagai Rasul, orang perempuan kena nanya. Mereka ni jadi tempat orang lelaki-lelaki melampiaskan geram seks mereka. Orang perempuan jadi gundik. Orang perempuan jadi perempuan simpanan di zaman jahiliah. Nikah kalau dia jadi isteri, tak ada limit. Tak ada limit. Dan orang perempuan di zaman jahiliah tidak ada kebebasan memiliki harta benda. Mereka tidak boleh menerima harta pusaka peninggalan mak bapak mereka. Mereka tak boleh menjana pendapatan sendiri. Sistem jahiliah menyekat semua itu. Tetapi bila Allah Ta'ala angkat Nabi sebagai Rasul, Rasul bawa syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang perempuan dibela, diangkat, dijulang, dilambung, disambut. Kalau lambung tak sambut, jatuh mampus. Itu dia. Kita orang perempuan. Hebat. Cuba orang perempuan tengok macam mana Nabi bela. Dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa. Diceritakan tentang peluang orang perempuan mewarisi harta pusaka. Ni Nabi perjuang. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak lelaki, dia dapat habuan seperti habuan dua anak perempuan. Mana orang lelaki-lelaki ni, kalau dua anak kepada si mati, lelaki dan perempuan, anak lelaki dapat sekali ganda. Tapi anak perempuan tetap dapat. Tidak dinepikan. Jadi kalau pak dia mati tinggal RM3, anak ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan, hak lelaki dapat RM2, hak perempuan dapat RM1. Walaupun anak perempuan tu anak sulung. Dapat juga. Kalau zaman jahiliah tak dapat langsung. Orang perempuan hak jenis tak mengaji ni, dia komplain. Bila dia komplain ustaz, dia komplain Tok Qadi, sebenarnya dia komplain Allah Ta'ala. Sebab ketetapan tu, ketetapan Allah dan Rasul. Dia komplain, dia kata, mana boleh? Saya kok. Adik saya apa saya dapat sampai 10,000, saya kok dah 5. Tok Qadi kata, pasal kok perempuan. Saya nak 10,000 kok kena jadi jantan. Dia kata, mana boleh? Tak boleh, saya cakap punya. Itu hak jenis tak mau terima hakikat. Kalau terima hakikat, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Dapat juga. Ada hikmah Allah Ta'ala bagi habuan pusaka orang perempuan tu setengah daripada habuan orang lelaki-lelaki. Di antara hikmahnya apa dia? Di antara hikmahnya. Yang pertama, kalau menikah, yang menanggung nafkah adalah lelaki-lelaki, bukan perempuan. Jadi orang lelaki-lelaki, kalau dia menikah, katalah dia menikah, pak dia mati dah. Pak dia tinggal pusaka. Anak 2 orang. Lelaki-lelaki seorang, perempuan seorang. Anak pun umur beramat lah. Katalah lelaki-lelaki tu abang, perempuan tu adik. Beza 2 tahun. Pak dia tinggal duit 30,000. Tinggal duit 30,000. Makna hak abang tu boleh 20,000. Hak adik tu perempuan boleh 10,000. Betul? Jadi, tengok ni. Sebab dia penanggung nafkah. Dia kata keperluan orang lelaki pada duit tu lebih perlu daripada orang perempuan. Maka hak lelaki pun pergi masuk Minang. Orang bujang. Orang tu anak dara lah tapi duduk di bujang. Bukan orang bujang. Anak dara duduk di bujang. Minang. Dia pak anak dara buh belanja 10,000. Dia ambil duit peninggalan pak dia 10,000. Betul tak? Bagilah hantaran belanja 10,000. Lepas tu dia buh mas kahwin 2,000. 12. Pak dia tinggal 20. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi berapa? 8. Dia beli lembu 4,000. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 4,000. Lepas tu buat kenduri 2,000. Tinggal lagi 2,000.
Lepas tu bawalah bini dia pergi makan angin di Langkawi. Sewa hotel semua 2,000. Tinggal di keberit. Tinggal tak ada apa. Tu abang tu ada dapat 20,000. Adik pula. Tulan menikah kali dengan abang dia. Orang masuk Minang adik. Abang pun putih. Lah kita buat nuri sekali lah. Abang tu dia jadi nak tonas dah. Jadi pak dah. Tuang nuri pasal adik dah. Dah lepas anak yatim. Adik tu dapat 10,000. Betul? Dapat 10,000. Maka abang dia buh belanja macam mana? Bini dia, harga bini dia. Jadi adik tu Romlah nama dia. Yang main Minang orang Pinang Tunggai. Pinang Tunggai. Tanya si abang, ni belanja banyak mana? Dia kata saya pun nak nikah, saya menikah orang bujang, depa buh belanja 10, mas kahwin 2. Jadi 12. Saya pun nak buh kat adik saya lagu tu ah. Kata orang Pinang Tunggai, terima ah. Terima lah. Kami cadang nak buh 20, 12. Terima tu Dia tahu tak abang awal. Nah. Lebih kurang. 12 Jadi Romlah tadi ni, pak dia tinggal berapa adik? 10. Sekarang dia sudah dapat 12 ekstra. 10 duit hantaran belanja, 2 duit mas kahwin. Dia sudah dapat 12 campur 10, 22. Lepas kenuri, laki dia duduk Pinang Tunggai tu, nama Id. Kenuri, apa, sini abang dia tengok sana. Bawa makan angin apa semua. Lepas kenuri seminggu. Romlah jumpa dah dengan Romlan. Romlan abang dia. Okey. Romlan pun tanya Romlah. Ya. Duit peninggalan bapak tinggal lagi berapa? 10,000 tak diusik bang. Bahkan ditambah lagi 12,000. Hantaran belanja dan maskin. Sekarang sudah ada 22,000. 20,000. Woi, banyaknya duit adik. Romlah tanya, Bang Lan. Ya adik, duit peninggalan bapak tinggal berapa? Tinggal ayat liok saja. Tuan-tuan faham nak tak abang ni? Tu saya nak abang kata, orang perempuan tu selalu komplain. Saka daripada dapat sikit daripada orang lelaki. Memang Allah Ta'ala tu adil. Betul tak? Dan keperluan orang lelaki kepada harta lebih daripada keperluan orang perempuan kepada harta. Orang lelaki kalau dia beli kereta, dia kena nak pasang sport rim. Tu semua duit mereka tu. Orang perempuan sport rim dia tak pasang. Bahkan tayar kereta dia tukar. Dia naik sampai keluar dawai. Bukan dia reti. Buah angin tayar tak reti. Nak tukar tayar tak reti. Tu orang perempuan. Jadi, saya cakap banyak. Baik. Tak apa. Jadi, Nabi bela orang perempuan dapat pesaka. Boleh memiliki harta benda. Bukan dekat pesaka saja. Nak kerja cari duit. Nak jadi kaya. Tak apa. Maka orang perempuan dibenarkan kaya. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman jahiliah. Nahi. Tak boleh. Terangkat tak maruah orang perempuan? Terangkat tak? Terangkat. Kemudian. Orang perempuan dinobatkan sebagai. Sebagai apa? Yang Nabi sebut, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Hebat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Cuba kita tengok di bawah tapak kaki orang perempuan. Ada tak syurga? Tak ada. Kematu. Apa maksud? Itu adalah bahasa pelambangan yang Nabi tunjuk. Makna dia apa? Makna dia anak tak boleh masuk dalam syurga kalau hang dahaka kat mak hang. Jangan sesekali dahaka kat mak, kat ibu. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Bahkan ibu dan bapa. Kalau anak-anak nak buat baik, Nabi bahagikan kasih sayang anak-anak kepada ibu dan bapa cara tak sama. Anak kena kasih dekat mak lebih daripada kasih dekat pak. Ni tuan-tuan jadi pak tu ya. Anak kena kasih dekat mak lebih daripada kasih dekat pak. Nabi ajak tu. Dia angkat, dia julang martabat orang perempuan. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sohbah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang patut aku berkawan buat baik? Nabi jawab, ummuka, mak hang. Nabi kata kat sahabat, mak hang dia tak? Lepas tu dia tanya lagi, summaman. Lepas tu nak buat baik kat siapa pula? Nabi jawab, ummuka, mak hang. 2 kali.
Tanya kali ketiga, summaman. Lepas tu nak buat baik kat siapa lagi? Nabi jawab, ummuka, mak hang. 3 kali. Dia tanya kali keempat, summaman. Lepas tu nak buat baik kat siapa lagi? Abuka, pak hang. Lepas tu titik. Makna kasih sayang kepada ibu bapa 4. 3 bagi kat mak, 1 bagi kat pak. Sebab tu anak ni, dia banyak urusan dengan mak dia berbanding dengan pak. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Kalau cakap pun dia banyak dengan mak dia berbanding dengan pak. Betul tak? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Setuju tak? Ada orang, dia cakap dengan pak dia, dengan mak dia, haram tak cakap. Betul tak? Ada tak? Ada. Pasal apa? Mak dia beranak kat dia, mak dia mati. Lepas tu dia cakap dengan pak dia. Pasal apa? Tak ada. Tapi cara normal, anak ni, dari segi pergaulan dia lebih ke mak daripada pak. Jadi kita orang lelaki-lelaki jadi pak, sesuatu kecil hati ya. Anak saya, lah ni ada dalam rumah seorang dua tu. Mereka banyak dia cakap dengan mak mereka. Dengan pak mereka tak cakap lah ni. Pasal apa? Pak mereka duduk di masjid Abrar. Nak cakap apa? Tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apa? Yang Nabi suruh anak buat baik kat mak sampai 3 kali ni. Kat pak sekali saja. Pasal apa? Mesti dia ada sebab. Bukan saja-saja suruh. Mesti dia ada sebab. Apa sebab dia? Yang pertama, mak mengandung anak tu teruk. Mak mengandung teruk. Pak tahu apa? Pak tahu apa? Kalau bini abang dia mengandung, pak dekat lompat. Aku jadi bapa. Aku jadi bapa. Yang bini, dia tahu jadi bapa. Aku pergi nak mampu. Mengandung teruk, perut daripada 1 cm jadi 2. 2 cm jadi 4. 4 cm jadi 7. 7 lelah jadi belon. Lepas tu baru keluar anak. 9 bulan. Teruk tu mengandung. Ada setengah tu meloya. Ada setengah tu melugai. Ada setengah tu alahan. Macam-macam. Macam-macam. Tapi beza orang mengandung dulu dengan lah beza sikit. Hak mengandung dulu dia melugai. Dia meloya lain macam. Dia, orang panggil apa tu? Dia nak makan hak dulu makan hak ni. Buah pelam. Buah pelam boleh kata pokok rendah. Buah merah. Buah pelam pokok rendah boleh kata buah merah. Pokok tinggi. Ada 2 biji. 2 biji. Nak makan juga. Lelaki pakai angin deras. Pakai kenjukin. Oi, masalah besar. Tapi dah bini nak makan buah merah, kek juga lah. Tu boleh kata, ada setengah tu. Dulu-dulu, dia nak makan sabun cat kapak. Kasar orang perempuan dulu mengandung. Mengidam nak makan sabun cat kapak. Sabun cat kapak. Kata oleh bini, abang nak makan sabun cat kapak. Hei, hang gila. Mak mentua dengar, bagi pi tak apa. Kalah dengan mak mentua. Tak boleh, mak yang buah merah saya sanggup kait. Buah stui saya sanggup kait. Nak makan sabun cat kapak. Tak apa, dulu mak lu makan tak apa. Mak mentua makan tak apa. Mak sabun orang tak nak makan. Bagi setengah sudah lah. Seketul sekupang. Satu sekupang tu. Kalau kerat setengah. 5 dit. Bagi pergi setengah tak apa. Saya tak ke mak. Bagilah tidak dia duduk minta. Tak apa Allah Ta'ala pelihara. Mak mentua kata. Pun malu Allah kat mak mentua. Kerat-kerat. Bagi dekat. Apa bini? Bini pun makan kekoh. Lepas tu tak mengidam lah. Meloya tak. Muntah apa nak. Street. Sampai beranak. Sampai beranak. Makan sekat. Sampai beranak. Beranak. Tengok anak kepala merlik. Mau tak merlik. Sabun cak kepak duduk kisah dalam perut. Nampak tuan tu. Mengidam dia. Saya nak abang kata mak tu mengandung teruk ya. Tadi saja. Saya tahu syok-syok. Mak mengandung teruk. Teruk. Mengandung siapa kata tak teruk. Satu. Maka buat baik kepada mak. Yang kedua, pasal apa Nabi suruh buat baik kat mak? Pasal mak beranak teruk. Beranak bukan boleh relax-relax. Sakit je, beranak sakit. Orang perempuan, duduk beranak. Tahu lah sakit. Lelaki tahu apa? Pak dia duduk musim hospital. Bini duduk sakit nak beranak. Dia duduk musim hospital. Orang tanya abang duduk musim hospital sebab dia tahu orang perempuan nak beranak. Tu pasal apa? Orang perempuan nak beranak, pasal apa abang pusing? Dia tak beranak, musim B. Duk musim hospital. Pasal bini dia nak beranak.
Sakit je, mana ada orang mana sambil duduk relax-relax. Sama-sama dah duduk main WhatsApp. Tengok. Kemungkinan negara akan diisytiharkan darurat. Duduk dia tengok WhatsApp. Kata habislah perkembangan semasa. Kemungkinan negara akan diisytiharkan. Tapi dia duduk di bilik beranak. Duduk itu. Doktor dengan misi duduk puasa. Kemungkinan negara akan diisytiharkan. Tahu anak keluar. Anak keluar. Ini Pertuan Agong telah perkenan. Tahu budak keluar. Mesti takut anak keluar nak. Oh keluar lah. Lelaki perempuan tu. Ada hal ke tu? Gila. Tak ada. Sakit. Cuma ada beza. Seorang ibu dengan seorang ada yang sakit lama, ada yang sakit saat. Tang sakit, tetap sakit. Susah nak beranak. Maka menghargai ibu yang susah nak beranak kat kita. Maka Nabi suruh buat baik kat mak kita. Dan yang ketiga. Pasal apa buat baik kat mak? Pasal mak tu lah yang susah payah bela anak daripada saat dia dilahirkan sampailah besar. Sampai menikah. Dan menikah dah pun masih lagi beri tumpuan kepada anak. Hebat mentera tu. Yang kita mak ni. Mak ni pula dia jenis telinga lintah. Malam-malam anak kaya. Haram tak dengar suara. Bunyi serik sikit lah. Jaga terus. Pasal telinga dia lintah. Anak tidur tu jadi sedap sesu sikit lah. Begitu lah. Bukan bunyi derai pun. Jaga terus si mak ni. Tengok anak dia. Nyamuk ketik. Pak pula telinga badak. Pak telinga badak. Telinga badak maksud dia tak dengar. Sebab tu orang panggil pekak badak. Dia tak dengar. Lebih baik pak telinga badak. Kalau dia ada telinga lintah, dia sepak badak tu mampu. Jadi, mak ni susah payah jaga anak. Tu tuan-tuan tengok hak yang mutu belah anak. Satu. Ni, anak mak 5 ni. Anakku. Tu, siapa yang teriak? Mak. Pak dia tak ada apa. Pak tak ada apa. Jadi, orang lelaki-lelaki, kalau anak buat baik kat bini kita, banyak-banyak, tak usah duduk kecil hati lah. Tak usah duduk kecil hati. Pasal Nabi kata lagu tu. Jadi anak ni sikit-sikit mak dia. Sikit-sikit mak dia. Tak salah kata apa? Pak tak apa. Sikit-sikit mak dia. Sikit-sikit mak dia. Tak ada duit pak dia. Kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tinggi martabat orang perempuan. Dan Nabi datang. Saya nak cerita pasal orang perempuan ni. Dia bela orang perempuan. Salah satu pembelaan pada orang perempuan, dibezakan aurat orang lelaki-lelaki dengan orang perempuan. Orang perempuan, pasal aurat dia tu, special. Tak sama seperti aurat orang lelaki-lelaki. Nak jaga kehormatan orang perempuan, disuruh tutup pada banyakkan anggota badan berbanding dengan orang lelaki-lelaki. Menjadikan tengok, tuan-tuan tengok orang putih dia pakai elok lah. Dedah sana haram tak elok. Tapi kalau orang perempuan Islam ni dia pakai, kalau tuan-tuan menikah dengan mereka lah orang perempuan. Tahulah bini kita siapa. Elok rupanya. Pasal dia balut. Benar balut ni memang elok. Betul tak? Lengan dia balut kita tak tengok. Paha dia balut tengok. Tengok. Elok. Pasal tak medak. Tengok orang putih. Tengok Cina, tengok Hindu. Pakai sekut tu. Kita tengok ni ikut mana. Betul tak? Tu cantiknya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bela, dia angkat, dia julang orang perempuan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tu dia 8.35. Sampai pukul berapa tuan Muzi? Sampai pukul 9. Pukul 9 sampai elok start. Yang berikutnya. Nabi Muhammad sebelum dia wafat, dia mesti tinggal benar kat kita. Dia tinggal pusaka. Nabi Muhammad dia tinggal pusaka. Tapi pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi bukan seperti pusaka yang mak pak tinggal kat kita. Bukan seperti pusaka yang kita mati tinggal kepada anak-anak kita. Tapi pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi, pusaka yang tidak boleh dinilai dengan duit kupang dan wang ringgit. Apa dia? Quran dan sunnah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fiikum amrayn
Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Hadis sunnah Nabi. Dalam hidup kita, tuan-tuan, kita pegang Quran, kita pegang sunnah, kita tak sesat. Hidup kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk atas radar yang betul. Kita duduk dalam atas landasan yang betul. Pasal apa? Kita pegang kepada Quran dan sunnah, pusaka peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, berapa ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang berpegang kepada sunnah baginda? Itu persoalan. Berapa ramai orang yang pegang pada ajaran Quran? Apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dalam sunnah, semua itu kita tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Sebab dia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lawan, kita cari pilihan yang lain, kita sesat. Bila kita sesat, kita jauh daripada keridhaan Allah, kita dekat dengan kemurkaan Allah. Sebab tu dalam satu ayat Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah kata apa? Tak boleh bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu perkara yang mesti dilakukan, tiba-tiba dia mencari pilihan yang lain. Dia tak mau nak ikut ketetapan Allah dan Rasul. Contoh, Allah suruh dia tutup aurat, dia nak buka. Cari pilihan yang lain. Allah suruh minum minuman yang halal, dia nak makan tuak, minum arak. Allah suruh makan binatang yang halal dia makan, dia nak telah babi. Betul? Allah suruh kalau hang nafsu hang bergelora, Allah suruh menikah, dia nak cari perempuan siam. Nak jenis syok-syok tanpa akad nikah. Itu mana? Dia cari pilihan yang lain. Allah suruh menegakkan keadilan, dia nak buat zalim. Jadi Allah kata, tak boleh bagi orang lelaki-lelaki yang beriman, orang perempuan yang beriman, bila Allah Ta'ala dan Rasulnya menetapkan satu perkara, tiba-tiba dia cari yang lain. Dia tak mau ikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka orang tu Allah kata apa? Wa may ya'sillah wa rasulah. Orang ni orang yang derhaka. Barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Orang yang sesat, orang yang berdosa. Orang yang berdosa, kalau himpunan dosanya banyak, dia tak layak masuk syurga. Itu kita kena ingat. Allah sediakan kepada kita jalan yang lurus. Nabi ajak. Allah kata apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus maknanya Islam. Fattabi'uh, ikutlah kamu akan dia. Ikut Islam tu. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Mana jalan-jalan setan. Kerana dia akan memisahkan kamu daripada jalan yang lurus. Demikianlah Allah Ta'ala perintahkan kamu dengannya. Itu perintah suruh ikut Islam. Supaya kamu bertakwa. Tu tuan-tuan. Kita kena buat betul-betul. Syariat ni. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ketaatan kepada dia adalah ketaatan kepada Allah. Penderhakaan kepada dia adalah penderhakaan kepada Allah. Tahu mana? Sabda baginda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang taatkan aku, sesungguhnya dia taatkan Allah. Barang siapa yang derhakakan aku, sesungguhnya dia derhakakan Allah. Jadi kita kena taatlah kepada Nabi supaya
kita jadi taat kepada Allah. Taat kepada ajaran Nabi. Kita jangan derhaka Nabi. Iaitu dengan tidak mengendahkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Salah satu perkara penting yang sangat dititik beratkan, ditekankan oleh Nabi. Dan perkara ini dia menjamin kebahagiaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Iaitu solat ataupun semayang. Semayang. Kita ni Allah Ta'ala suruh kita buat ibadat ke dia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Tapi ibadah ni tuan, ada yang khusus, ada yang umum, ada yang kerap, ada yang jarang, ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang tak ada pengecualian, ada yang ada pengecualian. Jenis-jenis ibadat ni. Maka ibu kepada ibadat, induk kepada ibadat adalah solat atau sembahyang. Sehingga Nabi sebut, ni mana orang tak sembahyang ni tak ada makna dalam hidup dia. Tak ada makna dalam hidup dia. Sehingga Nabi sebut, Nabi kata apa? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nabi kata, sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia apa? Kita ni, kalau duduk dalam dunia ni, tak sembahyang, tak ada makna. Tak ada makna. Di hari akhirat, ketika berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Hakim yang Maha Adil, amalan mula-mula nak kira sembahyang, bukan nak kira lain. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan mula-mula nak kira dari kiamat adalah sembahyang. Fa in saluhat salaha sa'iru amalih. Kalau elok sembahyang, eloklah amalan yang lain. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau rosak sembahyang, hak lain pun rosak lingkup habis. Itu sembahyang. Pentingnya sembahyang lagi, Nabi sebut, innama mawdi'us salah minal ibadati ka mawdi'ir ra'si minal jasadi. Bahwasanya kedudukan sembahyang pada ibadat yang lain seperti kedudukan kepala kepada tubuh badan. Nabi bandingkan sembahyang tu, dia melekat pada ibadat yang lain tu seperti melekatnya kepala kepada tubuh badan. Nak abang kata, badan ni kalau tak ada kepala mampu. Abang tu lah. Ibadat ni kalau tak ada sembahyang lingkup. Abang tu lah. Badan kita tak ada kepala, hidup lah kita. Hidup lah kita, mampu. Ibadat kita, hang rajin puasa, rajin derma, hari Jumaat buat kenduri. No, musim Covid ni, jadi orang yang sentiasa menghulurkan sumbangan. Hebat. Quran baca selalu. No, Quran baca selalu. Tanah banyak, wakaf pi, tapi tak sembahyang. Maka samalah dengan Nabi banding orang yang ada tubuh badan tapi tak ada kepala. Tak ada kepala ada makna? Tak ada makna. Satu orang tua, dia pelawar anak dia kepada satu pemuda. Dia tanya, hang nama apa? Saya nama Lan. Hang menikah ke? Tak lagi. Hang nak tengok apa lagi? Hang nak tengok baik? Saya himpun duit tak cukup lagi. Hang ambil anak palung. Palung nak pergi tengah 2,000 lah. Tengah 2,000 lah. Hai palung, kena tebuk tupai? Tak. Tupai tak kenal. Awak murah sangat. Dia kepala tak ada. Dia kepala tak ada. Nak buat menentang apa? Pergi tengah 2,000 tapi kepala tak ada. Nak buat menentang apa? Tak hidup. Betul tak? Itu betul dah. Jadi, saya nak abang tuan, kita ni ibadat manusia dia tak sama. Orang miskin, dia tak boleh sedekah banyak macam mana orang kaya. Betul? Tak boleh. Dia tak boleh. Orang sakit, dia tak boleh puasa macam mana orang sihat. Orang tak ada duit, dia tak boleh pergi buat haji macam mana orang ada duit.
Orang tak ada tanah, dia nak wakaf macam mana? Tak seperti orang yang ada tanah. Tetapi, apa tu? Orang miskin, orang kaya, orang sihat, orang sakit, orang lelaki, orang perempuan, semua ni boleh buat satu ibadat yang nama dia sembahyang. Walaupun aku miskin, tapi aku boleh sembahyang. Walaupun hang kaya, hang pun boleh sembahyang. Hang sihat, sembahyang. Aku sakit pun sembahyang. Cuma beza saja. Sembahyang cara orang sakit. Hang sembahyang, aku tetap sembahyang. Hang bermukim, sembahyang. Hang musafir pun sembahyang juga. Tetapi ibadat yang lain, dia ada pengecualian dia. Ada bang tu. Jadi, contoh macam ni. Contoh ni. Kita ambil Hashim. Dalam hidup dia, sembahyang ada. Puasa ada. Zakat ada. Haji pun pergi 2 kali dah. Derma selalu. Hari Jumaat buat kenduri. Okey lah. Harun buat doa. Sembahyang ada. Puasa ada. Haji tak lagi. Kurang satu. Kurang tu. Ambil pula apa nama Juzuh. Sembahyang ada. Puasa tak boleh. Sakit teruk. Haji tak. Duit tak ada. Duit tak ada. Sembahyang ada. Beza kita tu. Sama lah dengan manusia. Hang ada kepala. Tangan ada. Kaki ada. Perut ada. Semua ada. Ni Hashim. Harun. Kepala ada. Tangan ada sebelah. Sebelah kita tak. Kaki ada 2 belah. No? Lagi apa? Dolah. Kepala ada. Tangan ada. Kaki tak ada. Tapi tiga-tiga hidup. Pasal apa? Apa yang menghidupkan apa? Ini kepala. Ini kepala. Jadi nak abang kata, kepala tu penting kepada manusia. Sembahyang tu penting kepada ibadat. Tapi kalau tak ada kepala, buat macam apa? Betul kan? Ni cerita orang tak ada. Orang ada kepala, apa pun tak ada. Tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Orang panggil orang apa? Orang yang ada kepala, tangan tak ada, kaki tak ada. Orang panggil orang apa? Orang apa? Timun. Tengok saya. Kalau kurus, timun. Kalau besar, temikai. Orang panggil orang timun. Tapi, jangan pelekeh. Orang timun pun kadang-kadang walaupun dia timun, tapi dia ada kehebatannya. Betul? Ni cerita orang timun. Dengar sekadar pengajaran dah lah. Orang timun ni biasa duduk tak mana? Pengalaman tuan-tuan tengok lah. Orang timun biasa duduk tak mana? Dia duduk di Pekansari. Tentu dia duduk. Dia duduk depan pintu masuk. Dia duduk tu. Kita main-main tengok duduk darah. Dia buat kerja apa? Dia kerja tengok timur. Dia duduk atas kursi ke tu. Depan tu orang bertimur lah. Lepas tu, dia tengok timur. Pasal orang tengok timur, orang berduit. Tengok timur, dia kerja tengok tu. Duduk Pekansari. Sebelah orang timun. Palang Id ni duduk meniaga ulam-ulam. Ni cerita lah. Meniaga ulam-ulam. Palang Id ni, kalau pekan Selasa, petang Senin, dia cari ulam dalam kampung. Dia pergilah kutip pucuk ubi, daun selom, pucuk cemumak, terung Belanda. Dia nak jual ulam. Daun janggut, daun ketung. Dia nak jual. Mai pekan Selasa, dia hampak tikar dia tu, ada macam-macam pucuk ubi, pucuk selom apa semua. Sebelah dia orang timur. Dia tengok. Dia meniaga satu ikat 5 kupang. Orang timun duk kerja tengok timur ah. Timur orang duk boh. Orang lalu boh. Lepas beli ulam, bagi dia 5 kupang, orang timun RM5. Lalu depan tu. Lepas tu pukul 12, orang membeli belah pakat balik habis. Palang ini tadi kira duit. Kira ulam dia jual RM29 4 kupang. Bagi nak mampu ramai butik ulam. Hasil jualan RM29 4 kupang. Lepas tu dia tengok orang timun. Duit penuh dalam timur. Dia tanya orang timun, hang boleh apa duit? Orang timun tak tahu. Awak hang tak kira. Orang timun kata nak kira lagu mana? Dia nak kira lagu mana? Tangan tak ada, kaki tak ada. Palang ini kata, mai aku tolong kira. Dia kata tolong kira boleh, tapi jangan ambil.
Orang Timur kata, tolong kira boleh tapi jangan ambil. Dia takut tak ambil duit hang. Tadi Pak Langit dapat berapa duit? Dia ulang. RM29 per orang. RM29 per orang. Dia pun tuang apa nama Timur tu. Kira duit duit merah, duit hijau, duit biru semua. Kira-kira dapat RM294. Dia dapat RM29 per orang. 10 kali kena. RM294. Pak Langit kata senang kerja hang. Aku bagi nak mampu. Putih ulang kata kampung. Boleh RM29 per orang. Hang tengok Timur lah. Dapat RM294. Orang Timur kata, ni Pak Lang nak macam saya. Mau tak mau? Kalau Pak Lang nak duit macam saya, Pak Lang kena kerat tangan kaki. Dia kata aku tak mau. Tak mau saya cakap banyak. Tak mau saya cakap banyak. Dia tak apa. Dia tanya lagi. Pak Lang kata, tak apalah. Rezeki hang lagi lah. Hang main dengan siapa? Dia tanya orang Timur. Hang main dengan siapa? Dia kata dia main orang perempuan. Orang perempuan apa? Isteri saya. Terkejut Pak Langit. Takkan hang menikah? Saya bukan malaikat. Saya orang. Terkejut Pak Langit. Saya orang. Hang ada anak? Ada. Berapa orang anak hang? 8. Lagi terkejut. 8 orang anak dia. Pak Langit kata, anak hang 8? Semua. Hang buat lagu mana? Kaki tak ada, tangan tak ada, anak ambil 8. Aku kaki ada, tangan ada, anak 2 ya. Macam mana anak ambil 8? Lah, Pak Lang tak tahu kan? Orang beranak bukan pakai kaki. Orang dia tak sungguh je. Bodoh orang tua tu. Saya nak buat apa tuan ni? Saya nak abang kata, mesej dia apa? Kita tengok orang kurang sana, kurang sini, kita jangan pandang hina dia. Ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Dia mungkin kekurangan anggota badan, tapi ada kelebihan Allah Ta'ala bagi dia. Murah rezeki. Dia ni rupa mungkin tak apa segak, tapi kelebihan Allah Ta'ala bagi dia. Apa dia? Cerdik. Ada setengah anak darah bukan segak terang mana pun. Belanja 25,000. Orang kata, haram tak segak 25,000. Pasal apa? Pasal cerdik. Ada anak terkena, ada darah segak. Segak nak mampu. Segak nak mampu, ni tahu nak abang. Tapi belanja dalam 8,400. Pasal apa? Bodoh. Jadi Allah Ta'ala bagi manusia ni ada lebih, ada kurang. Supaya kita saling perlu memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kat pukul 9. Ni nak kena landing. Tak landing bahaya. Saya nak landing macam ni lah. Kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga dengan elok saja. Jangan bangga dengan elok saja. Tapi buatlah apa yang Rasul suruh. Supaya apa? Hak saya cerita awal tadi, di akhirat mudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah Taala nak cara, nak hisap. Tapi kesudahannya cari Nabi untuk mendapat syafaat. Hidup kita dalam dunia tidak lama, tuan-tuan. Tidak lama. Sampai masa matilah kita. Umur kita nak boleh pergi berapa lama. Saya pun dekat-dekat 60 lah. Tapi tak pagi, pergi dekat-dekat lah. Baru ni kawan saya, duduk naik bas sekali, bas UTC. Masa mengaji Mata Muk balik. Saya balik dekat Batu 16, Padang Lumat. Dia guak. Duduk gelap. Tentu dia abang kata tak ada. Naik bas sekali lu nak mengaji lu ni. Tak ada bila. Kita tak tahu bila. Tuan-tuan pun siapa? Tuan-tuan kawan-kawan tuan-tuan pun banyak yang dah tak ada. Satu hari orang kata kita dah tak ada. Lebih kurang tu. Jadi tuan-tuan, hidup di dunia ni, carilah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikut sunnah yang dibawa oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Rasul dah tiada di dunia ni, nak kawan dengan siapa? Kawanlah dengan waris dia. Hampirilah waris dia, dekatilah waris dia. Waris Nabi siapa dia ni? Ulama. Mereka yang menyampaikan apa dia? Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang mencerdikkan kita, bagi kita reti sembahyang. Ulama yang memberitahu kita kewajipan menutup aurat. Ulama yang beritahu kita bahawa perkara ini halal, perkara ini haram. Ulama yang membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun tak mau cakap banyak. Lihat pun kering minyak.
Jadi saya nak berhenti dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf banyak-banyak lah. InsyaAllah lain-lain kesempatan kita berjumpa lagi. Kalau umur panjang, diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.